Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton channel Studio and Exploration dalam rancangan Eksplorasi Misteri Mistik. Saya Nazri Saleh, hos anda. Hari ini saya bawakan anda kepada sumber maklumat yang kami perolehi dari kaedah ilmu kebatinan secara Islam, iaitu Al-Haq. Jika anda tidak suka dari sumber tersebut, sila berhenti menonton video dari channel ini. Sebelum saya teruskan video ini, bantu saya dengan tidak skip iklan ketika menonton video di channel ini. Subscribe channel ini kepada yang belum subscribe dan share video ini, semoga ramai yang akan dapat manfaat, dan pastikan anda menonton video ini sampai habis supaya anda faham secara menyeluruh berkenaan sejarah yang ingin disampaikan. Pada episod yang lepas, saya telah ke kawasan makam lama di Kesang. Dan rupa-rupanya di hadapan jalan masuk, terdapat bekas tapak istana Sultan Ali di Kesang. Tapak istana ini sudah dilitupi lalang dan menjadi berluka sehingga sukar untuk dilihat dari jarak 100 meter. Kalau tak diberitahu, saya pun tak tahu. Ini merupakan tapak istana Sultan Ali yang didirikan sebagai istana hinggap kerana ketika baginda bersemayam di Istana Gelam Singapura, baginda sering berulang-alik ke Umbai Melaka kerana di sana dikatakan ramai saudara mara dan sahabatnya. Dikatakan juga bahawa kawasan ini menjadi pertemuan Raja-Raja Melayu ketika zaman Raja Haji Fi Sabilillah ketika menentang Belanda di Melaka. Selain istana, kawasan ini juga dulu menempatkan dewan dan segala kelengkapan. Istana Sultan Ali ini tidak rendah tetapi berkedudukan agak tinggi. Saya diberitahu tangga untuk naik ke istana ada 12 anak tangga. Ada 3 laluan masuk ke istana ini, iaitu pada bahagian depan, kiri dan kanan istana. Pintu gerbang masuk utama menghadap kiblat. Sebab dia perjumpaan yang orang-orang kat sini, raja-raja. Reka bentuk istana Sultan Ali ini ada mirip dengan Istana Gelam di Singapura dan Istana Tengku Bilik di Pulau Penyengat Tanjung Pinang di Riau, Indonesia. Ni ambil pergi tepi sana, yang ni kira air buat minum. Ada gambar lama yang dikongsikan kepada saya yang diambil pada tahun 1970-an dan pernah masuk dalam akhbar tempatan. Inilah reka bentuk Istana Sultan Ali yang banyak menggunakan kayu dari batu. Sebab itu sekarang yang tinggal hanya tiang-tiang batu sahaja berdiri hingga hari ini. Pada gambar ini nampak macam rendah istana ni, tetapi rumput dan lalang telah tinggi menutupi bahagian bawah. Kalau lalang ini tak ada, tinggi inilah kaki tiang tersebut. Pada mula-mula saya dapat gambar ini ingatkan istananya rendah. Tetapi bila saya ziarah ke tapak istana ini, baru saya faham gambaran sebenar reka bentuk istana ini. ni pintu naik sini. Ni tangga ni. Ni tangga. Istana ini dikatakan terdapat hanya ada 2 bilik sahaja, tetapi ruangannya cukup besar.
Di dalam ada bahagian dapur, bilik air, kolah air dan ada perigi di pekarangan istana. Perigi tersebut jugalah yang digunakan untuk Sultan Ali melaksanakan istiadat bersiram setahun sekali, di mana 3 baldi setiap seorang oleh 6 penghulu kawasan Kesang di atas panca persada 7 tingkat bagi melafazkan taat setia kepada Sultan Ali. Berikut senarai penghulu-penghulu di jajahan Kesang iaitu Penghulu Abbas Jemuntah, Penghulu Dagang Subuh Legeh, Penghulu Samsu bin Laji Kesang Tasik, Penghulu Adam Tanjung Gading, Penghulu Ibrahim bin Daeng Kasang Tanjung Gading, Daeng Kamis bin Kepau Sungai Rambai. Namun kini perigi tersebut telah tertimbus dan tertutup. Dipercayai perigi tersebut berada di bawah tapak istana ini. Istana ini lebih kepada melaksanakan majlis-majlis adat istiadat diraja. Berdasarkan pencarian saya di internet yang berkaitan dengan Istana Sultan Ali di Kesang ini, terdapat foto yang diambil pada tahun 2019. Melihat keadaan foto yang diambil ketika itu, ia telah dibersihkan dan dapatlah saya kongsikan gambaran yang lebih jelas kepada anda. Kelihatan dengan jelas bentuk tiangnya yang tinggi menggunakan batu simen, jenis batu, rupa bentuk batu yang digunakan pada bahagian belakang dan pelbagai lagi. Berdasarkan foto ini, Istana Sultan Ali ini dibina bercirikan bentuk istana kampung gelam di Singapura. Bahan-bahan binaan menggunakan pasir, simen, batu bata dan kerikil yang dikatakan didatangkan dari Melaka menggunakan tongkang yang melalui anak sungai kecil di sisi istana. Sekarang anak sungai tinggal alur sahaja. Terdapat peristiwa lain yang berlaku pada Istana Sultan Ali satu ketika dulu menurut catatan sejarah. Peristiwa pertama, Sultan Ali telah membuat perjanjian sulit dengan Sultan Mahmud Muzaffar Shah Ibni Sultan Muhammad Riau Lingga ketika setelah dipecat oleh Belanda. Peristiwa kedua adalah setelah kemakatan Sultan Ali pada tahun 1877, istana ini menjadi tempat persinggahan Sultan Abu Bakar Johor semasa berlayar menggunakan kapal api bernama Pulai. Selepas kemakatan Sultan Ali, istana ini diserahkan kepada penghulu Ibrahim oleh Sultan Abu Bakar untuk mentadbir kawasan Kesang. Tidak lama selepas itu jugalah Sultan Abu Bakar berjaya mendapatkan Kesang masuk dalam pemerintahan dan pentadbirannya. Jadi diharap dengan membongkar kembali sejarah Kesultanan Kesang ini, dapatlah kiranya istana dan kawasan ini diwartakan sebagai kawasan sejarah dan naikkan kembali Istana Sultan Ali ini dijadikan sebagai muzium untuk tatapan generasi kini dan akan datang. Semoga harapan saya ini mendapat perhatian kerajaan negeri dan tempatan. Jadi itu saja video untuk kali ini, diharap dapat memberikan sedikit pendedahan kepada generasi kini dan akan datang, juga memberikan sedikit maklumat kepada pengkaji dan peminat sejarah supaya dapat merungkaikan lagi sejarah ini. Jangan anggap maklumat sejarah dari sumber batin sebagai mengelirukan, tetapi anggaplah sebagai sumber maklumat yang perlu dipertimbangkan, kerana semua maklumat datang dari Allah apabila hamba-Nya memohon pertolongan dan petunjuk. Apa pandangan dan pendapat anda untuk episod kali ini? Sila kongsikan di bahagian komen di ruangan video ini. Jangan lupa like dan share video ini kepada rakan-rakan anda supaya lebih ramai yang akan dapat manfaat dari video ini, dan subscribe channel ini kepada yang belum subscribe.
Kepada yang baru ke channel ini dan berminat mengetahui eksplorasi yang lepas, masuk ke channel eksplorasi misteri mistik dan scroll di ruangan video. Anda juga boleh bantu saya dengan membeli baju eksplorasi misteri mistik ini di Shopee untuk saya mengumpul sedikit dana bagi meneruskan rancangan eksplorasi misteri mistik ini. Tanpa sokongan anda sukar untuk saya teruskan program ini. Dapatkan maklumat lanjut berkenaan pembelian pada bahagian description di bawah video ini. Jadi sampai di sini saja video untuk kali ini dan jumpa kita di episod akan datang yang lebih menarik insya-Allah. Assalamualaikum.